Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Ahad 11 September 2022. Saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Terputus hubungan. Lokasi terakhir pesawat Eurocopter dilaporkan di hutan Bido. Perluas program Kampungku Mahir, giat mara ke lebih banyak perkampungan. Hilang dari radar, sebuah helikopter jenis Eurocopter kendalian syarikat Heli Outpost Sdn Bhd terputus hubungan kira-kira pukul 12.16 tengah hari tadi dengan lokasi terakhir dilaporkan di sekitar kawasan hutan dekat Bido, Perak. Helikopter bersama seorang juruterbang berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pada pukul 11.37 pagi dan sepatutnya mendarat di lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh seperti yang dijadualkan pada 12.37 tengah hari. Dan untuk laporan lanjut, kita ikuti sidang media khas bersama Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri. Pada jam lebih kurang 3 petang, pihak bilik gerakan IPD juga Polis Daerah Tapah telah terima maklumat daripada bilik gerakan kontijen negeri Perak tentang kehilangan dari radar sebuah helikopter dari Subang ke Ipoh. Lokasi terakhir dikoordinat di hutan simpan Cikos, Bido. Helikopter pendaftaran N409 HH jenis Eurocopter warna hitam syarikat Heli Outpost Sdn Bhd. Helikopter diterbangkan oleh seorang juruterbang pada jam 16 hours atau gerak tugas pencarian SAR di kawasan sempadan Heli Perak telah diaktifkan. Pada jam lebih kurang 5.40 hours, pihak bilik gerakan FP Tapah telah menerima panggilan dari orang awam memaklumkan ada terdengar bunyi kuat helikopter terbang rendah di kawasan belakang rumah di Kampung Kenangan di Jalan Bido dan ke Teluk Intan. Jadi pihak polis Ibu Polis Kontijen Perak di mana Ibu Daerah Tapah telah menubuhkan unit SAR dengan jumlah keanggotaan seramai daripada PDRM 5 pegawai, 30 anggota, pasukan gerakan Batalion 3 1 pegawai, 30 anggota, unit udara 2 unit, bomber 1 pegawai dan 20 anggota, perhutanan 1 pegawai dan 10 anggota untuk meneruskan operasi mencari dan menyelamat. Untuk setakat ini, kita masih lagi dalam usaha untuk mencari helikopter tersebut dan kita akan menyambung operasi SAR ni pada pagi besok. Sekian, terima kasih. Baik, itu dia tadi sidang media oleh Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri. Saudara, Kuala Lumpur Aeronautical Rescue Coordination Centre KLARCC di Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC telah segera diaktifkan untuk menentukan lokasi helikopter itu. Ya, petang tadi Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memaklumkan helikopter berkenaan terputus hubungan dengan KLATCC. CAAM dengan kerjasama PDRM Bido telah mengaktifkan SAR atau Search and Rescue Operation untuk mencari lokasi sebenar helikopter tersebut berdasarkan kepada prosedur yang telah ditetapkan. Satu kenyataan penuh akan dikeluarkan kelak oleh CRM dan Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan awam CAAM mengesahkan tiada panggilan kecemasan dibuat juruterbang terlibat. Cubaan untuk menghubungi individu berkenaan pula gagal.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Datuk Kapten Chester Wu, semakan daripada bacaan radar merekodkan helikopter mengalami kehilangan ketinggian mendadak iaitu kurang 1 minit. Cubaan Pegawai Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC untuk menghubungi juruterbang itu juga tidak berjaya. Baik, sejak ditubuhkan pada tahun 1986, Giat Mara berjaya melahirkan lebih 13,000 usahawan dan 40 daripadanya bergelar jutawan. Kadar kebolehpasaran pelajar lepasan Giat Mara juga adalah sangat tinggi. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, 80% pelatih yang mengikuti kursus di Giat Mara berjaya mendapat pekerjaan, malah ada yang terlibat dalam bidang perniagaan. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, Giat Mara menjadi pilihan utama ramai pelajar lepasan sekolah. Ramai yang berminat untuk masuk ke Giat Mara kerana hasil daripada Giat Mara itu apabila mereka keluar, bukan saja mereka boleh bekerja tetapi boleh menjalankan perniagaan sendiri. Dan saya difahamkan kursus-kursus yang dibuat begitu banyak sejak daripada mula ditubuhkan, tak silap saya 400,000 lebih telah pun dilatih, dan ada tak silap saya ada 40 jutawan yang yang dilahirkan oleh Giat Mara. Jadi sebab itulah kedatangan Giat Mara di sini amat dialu-alukan. Beliau berucap pada program Moh Ngetih dan Kampungku Mahir, anjuran bersama Giat Mara di Kampung Kuala Triang, Bera, Pahang. Setakat ini terdapat 232 cawangan Giat Mara di seluruh negara dengan pelbagai latihan kemahiran ditawarkan. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu program Kampungku Mahir anjuran Giat Mara diperluas ke lebih banyak kawasan kampung. Ia bukan sahaja memberi faedah kepada penduduk yang menerima perkhidmatan, namun dalam masa yang sama membolehkan mereka, khususnya golongan belia, turut mempelajari kemahiran asas sepanjang pelaksanaan program berkenaan. Program seperti ini diteruskan lagi kerana bukan sahaja memberikan faedah kepada penduduk yang menerima servis yang diberikan, perkhidmatan yang diberikan, tetapi juga boleh membantu untuk meningkatkan kemahiran di kalangan penduduk-penduduk kita. Hari ini mungkin 3 kawasan, 3 kampung, mungkin boleh kalau dipersetujui mungkin diperluaskan lagi ke kampung-kampung yang lain pula. Saya beritahu kalau repair motosikal tu boleh diajar kepada golongan muda di Bera ini, saya rasa lebih baik. Bukan saja boleh repair motosikal sendiri, kalau mereka boleh sambung latihan tu, mungkin boleh membuka workshop dan juga bekerja dengan orang lain. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi bayangan pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan berlangsung sebelum berakhir tahun ini. Bagaimanapun jelas bincangan bersama Top 5 atau Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO masih belum diadakan bagi menentukan tarikh pembubaran Parlimen. Kita belum bincanglah di peringkat Top 5 UMNO, kita belum bincang dari segi tarikh, dan selepas Top 5 bincang, saya akan bincang dengan MCA dan MIC serta komponen yang lain. Lepas itu barulah perlu juga dibawa ke kabinet, sebab di dalam perlembagaan mesti mendapat kelulusan kabinet sebelum saya menghadap Yang Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Jadi prosedur itu perlu dipatuhi. Cuma tak tahu bila. Tapi kalau ikutkan Tok Mak Hassan, cepatlah gayanya. Beliau berucap pada majlis penyampaian peruntukan kepada masyarakat Cina dan India di Kompleks UMNO bahagian Bera di Padang Luas Bera, Pahang. Dalam pada itu, beliau meminta agar semua parti komponen mula melakukan gerak kerja berikutan pembubaran parlimen dan pilihan raya akan berlangsung pada bila-bila masa.
60% daripada hampir 100,000 permohonan peranti siswa keluarga Malaysia Fasa 1 telah diluluskan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, mereka bakal menerima peranti masing-masing pada bulan ini. Tegas beliau, pengagihan peranti siswa perlu disegerakan. Sampai hampir 400,000 unit tu kita boleh buat available dalam tahun ini. Kalau ada jumlah melebihi itu, kerajaan kena buat satu ketetapan lain bermula dengan peruntukan tambahan. Perolehan juga mungkin perlu dibuat proses perolehan lagi. Jadi itu kita kira kemudian. Kita selesaikan dulu fasa 1 dan 2 mesti selesai dalam tempoh 90 hari. Yang fasa 1 yang telah buat permohonan fasa 1 kita cuba selesaikan pada bulan ini juga, bulan September, dan bulan Oktober kita akan terus roll out fasa 2 yang sedang dibuka sekarang untuk bulan Oktober dan November. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan 493 peranti siswa keluarga Malaysia kepada pelajar Politeknik Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, baki 40% permohonan fasa 1 sedang diteliti, termasuk melibatkan kes rayuan bagi memastikan hanya pelajar yang benar-benar layak menerima bantuan tersebut. Sementara itu, penerima peranti siswa menzahirkan rasa syukur dan gembira. Gembiralah sebab boleh study lagi. Baca PDF pun senang sudah. Tak payah lagi buka laptop. Lagi semangatlah untuk belajar lebih. Kan face to face sekarang ni macam lagi mencabar. Jadi kalau dapat ni lagi semangat. Saya rasa gembira lah sebab dapat peranti untuk belajar dengan dapat untuk membuat aktiviti-aktiviti yang cikgu berikan. Saya harapkan saya dapat mencapai markah akademik yang tinggi lah sebab sekarang ada pemudahan yang diberi oleh kerajaan semuanya. Saya rasa sangat bersyukur sebab mungkin kalau mau beli sendiri mungkin tidak berkemampuan, tapi saya sangat bersyukurlah untuk hari ini. Saya akan mempertingkatkan pembelajaran saya dan akan selalu menghargai. Peranti ini semestinya saya gunakan untuk keutamaan pembelajaran. Saya harap dengan peranti siswa ini saya dapat mempertingkatkan lagi GPA saya. Agihan peranti siswa keluarga Malaysia bagi fasa 1 dijangka selesai September ini, manakala agihan fasa 2 akan bermula Oktober hingga November ini. Penambahbaikan jalan serta keselamatan pengguna, itu fokus Kementerian Kerja Raya KKR dalam penyediaan bajet 2023. Ia termasuk pemasangan sistem lampu diod pemancar cahaya LED dan lampu isyarat pintar. Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, penambahbaikan itu mampu menjimatkan kos dan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Termasuklah dalam konteks lampu-lampu jalan yang menggunakan LED yang lebih penjimatan dan juga mewujudkan smart traffic light system. Itu yang telah kita kemukakan dengan harapan kalau perkara-perkara ini dapat ditambah baik, ianya akan dapat memberi keselesaan dan mengurangkan kesesakan lalu lintas, khususnya traffic light lama. Kalau kita dapat gunakan smart traffic light system, ianya akan lebih efisien kepada pengguna jalan raya. Kementerian Kerja Raya KKR akan memastikan infrastruktur awam berada dalam keadaan baik dan perhubungan jalan tidak terputus sekiranya banjir besar berlaku. Ini termasuk memastikan terdapat laluan alternatif bagi memudahkan pasukan penyelamat dan kecemasan menyalurkan bantuan. Bilik gerakan banjir juga akan diaktifkan di peringkat negeri dan pusat untuk menyelaras bantuan yang diperlukan. Dan di situ nanti kita akan pantau dan apakah bentuk bantuan yang kita boleh bantu, di samping memastikan jalan-jalan yang tidak yang terkesan banjir diberi maklum balas ataupun maklumat terkini kepada pengguna jalan raya. Di samping itu kita juga akan menyediakan kenderaan dan apa sahaja bantuan yang diperlukan oleh pasukan-pasukan penyelamat. Beliau ditemui selepas merasmikan projek pembinaan jalan 2 lorong kepada 4 lorong dari Permatang Pak Elong hingga ke Jambatan Merdeka di Kepala Batas Pulau Pinang.
Persiapan lebih rapi dilaksana Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat bagi berdepan risiko banjir akibat fasa peralihan monsun timur laut. Antara bakal diberi penekanan ialah penyelarasan bantuan dan penyampaian maklumat di setiap daerah. Kita kena pastikan di pelbagai peringkat sebab keberkesanan rescue system dia bermula di bawah PKOP itu, bencana yang berlaku kat situ. Jadi kalau dia bersedia, kami hanya di peringkat atas tu is all about chain of command, tapi yang bawah ni penting. Jadi kalau bawah tak berterabur, atas akan tersusun. Turut ditambah, jumlah aset dan logistik bergantung kepada keadaan bencana. Perkara terbabit antara bakal dibincangkan dalam mesyuarat khas esok dipengerusikan Perdana Menteri. Ia akan turut disertai wakil agensi berkaitan dan kerajaan negeri. Datuk Dr. Abdul Latif ditemui selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Pejabat Negeri Pertahanan Awam Kelantan di Kota Baru. Majikan dicadang memberi cuti khas sehari kepada pekerja yang menjalani ujian saringan kesihatan. Syur dikemuka Kementerian Kesihatan memandangkan kesedaran mengenai kepentingan saringan kesihatan masih lagi rendah. Menterinya Khairi Jamaluddin memaklumkan perkara itu antara yang akan dibincangkan dalam bajet 2023 memandangkan ia memberi kesan kepada majikan. Saya ingin minta supaya bila pekerja nak buat saringan kesihatan, dia biasanya setahun ni dia buat sekali, ya, mereka dapat cuti, majikan mereka dapat bagi cuti kepada mereka untuk melaksanakan saringan kesihatan. Menterinya Khairi Jamaluddin memaklumkan perkara itu antara yang dibincangkan dalam bajet 2023 memandangkan ia memberi kesan kepada majikan. Kerajaan telah mengambil satu keputusan yang berat di mana jumlah subsidi yang sudah pun melebihi 70 bilion dikekalkan demi memastikan keluarga Malaysia terutamanya golongan berpendapatan rendah tidak terlalu terkesan dengan impak kenaikan harga barangan. Sambutan Hari Malaysia 2022, 16 September 2022, Jumaat, 8 malam. Bertempat di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan, Melaka. Seluruh keluarga Malaysia dijemput hadir dengan berpakaian tradisional etnik masing-masing. Saksikan secara langsung di saluran televisyen tempatan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan mengesyorkan 2 cadangan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil di bawah pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda. Menurut menterinya Datuk Seri Mahzir Khalid, cadangan yang akan dikemukakan adalah meningkatkan harga lantai getah skrap daripada RM2.50 ketika ini kepada lebih RM3. Satu lagi cadangan adalah memanjangkan tempoh bantuan musim tengkujuh daripada 3 bulan kepada 6 bulan setiap tahun. Kita show salah satu pasal kedua-dua melibatkan kos. Contohnya bantuan musim tengkujuh, kalau 3 bulan, bulan 10, bulan 11, bulan 12, kos dia 200 juta. Kalau you nak panjangkan jadi 6 bulan, mana tambah lagi 200 juta, jadi 400 juta. Yang harga shilling tadi, sekarang RM2.50 di bawah kan. Kalau nak naikkan ke RM3, ke RM3.10 ke, tiap-tiap 10 sen tu kos dia 100 million.
Kalau naik 50 sen, maknanya akan jadi 500 juta tiap-tiap tahun. Samalah tadi 400 juta, yang ni 500 juta. So kerajaan boleh timbanglah nanti tengok yang mana yang terbaik. Yang ramainya adalah. Beliau berkata demikian selepas program Pekebun Kecil Makmur Risda peringkat negeri Kedah. Tambah Datuk Seri Mahathir, kerajaan boleh memilih mana-mana cadangan yang difikirkan sesuai dan mengikut kemampuan kewangan kerajaan. Bersedia ke arah pendigitalan perniagaan, usahawan tempatan perlu merebut peluang dan mengambil inisiatif dalam memanfaatkan platform ekonomi digital. Ia bagi menghadapi persaingan dan meningkatkan kecekapan dalam operasi perniagaan. Namun secara realitinya, peluang yang perlu diambil oleh mereka ini agak sukar jika dilakukan secara bersendirian tanpa intervensi dan juga bantuan dari pelbagai pihak. Oleh itu, bagi mereka yang memerlukan sedikit dorongan dan bantuan, amat penting untuk usahawan mengambil segala peluang yang disediakan oleh kerajaan melalui pelbagai program pengetahuan dan kesedaran yang berkaitan pendigitalan seperti program #SayaDigital supaya proses transformasi rakyat ke arah ekonomi digital berjalan lancar. Bagi usahawan tempatan, Muhammad Faizul Rohban Ahmad dan Anis Falina Jumaidi, platform ekonomi digital merupakan medium yang paling penting ketika ini dalam memasarkan produk mereka sehingga ke peringkat global. Hari ini dunia pendigitalan sangat berkembang dengan pesat. Sebagai seorang usahawan, kita seharusnya merebut peluang ini untuk memasarkan produk kita ke seluruh negara tanpa lagi kita perlu melalui proses yang sangat memenatkan. Sebagai seorang usahawan, ada banyak kempen-kempen ataupun gerang-gerang yang disediakan oleh pihak kerajaan dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Maka jangan lepaskan peluang ini untuk memasarkan produk anda ke seluruh dunia. Sebagai usahawan, saya melihat kepentingan menggunakan digital platform sekarang ini sangat penting. Ini di mana kita dapat memperkasakan produk-produk kita supaya dilihat lebih kompetitif bila kita menggunakan platform digital ini, kerana kita boleh menggunakan e-commerce, kita boleh memasarkan produk kita bukan saja di Malaysia, malah secara global. Inflasi boleh dikawal dengan memperbaiki tabiat pembelian pengguna. Masyarakat juga harus peka dengan keadaan ekonomi semasa. Ini sebenarnya bertitik tolak kepada teori ekonomi itu sendiri. Bagaimana permintaan, penawaran, kawalan harga yang dilakukan oleh kerajaan dan seterusnya, sikap masyarakat itu sendiri yang perlu kita tangani, yang perlu kita libatkan bersama untuk menangani strategi inflasi dan seperti. Jelas beliau, peningkatan pendapatan yang tidak selari dengan kenaikan kos sara hidup memberi kesan kepada kualiti kehidupan masyarakat. Kerajaan juga perlu memain peranan dalam memastikan kos pengeluaran dapat dikawal dan pemantauan berterusan dilakukan bukan sahaja di bandar, malah di kawasan luar bandar. Jelasnya, kadar semalaman OPR yang dinaikkan 2.5% lagi baru-baru ini seharusnya tidak dijadikan alasan untuk peniaga menaikkan harga barang mereka. Sebaliknya, ia merupakan strategi menangani inflasi, bertujuan memastikan kestabilan harga dan kemapanan pertumbuhan ekonomi untuk jangka masa panjang. Peruntukan dan agihan semula kuota tenaga boleh baharu TBB sebanyak 1,200 megawatt boleh menarik minat pelabur asing. Komitmen terhadap sektor tenaga hijau itu turut menggalakkan penyertaan tenaga kerja berkemahiran tinggi selain menyediakan peluang pekerjaan buat rakyat. Dari segi pelaburan, 1,200 megawatt ni akan pelaburan domestik sebanyak 6 bilion dan dia menyediakan peluang pekerjaan sebanyak 14,000 kepada warga tempatan. Dan yang paling bagus sekali sebab kita memerlukan TVET, graduan TVET yang komplit dengan kompetensi, maknanya chargeman 11 kV, chargeman 33 kV, chargeman 132 kV dan chargeman 275 kV untuk memenuhi keperluan dalam industri sektor ini.
Lebih banyak penyertaan pelabur antarabangsa dijangka dicatatkan jika bajet 2023 menyertakan insentif menarik untuk penglibatan dalam sektor itu. Ia termasuk pelepasan cukai dan pinjaman tanpa faedah kepada mereka yang ingin memasang solar di rumah. Dalam tempoh 2 minggu operasi yang berjalan daripada 1 Julai sehingga 13 Julai misalnya, lebih pada 100,000 penyiasatan dibuat di seluruh negara. Dan yang satu kes yang terkini ialah tangkapan yang dibuat di Sungai Kolapis, Beluran, Sabah, di mana KPD NHEP Sabah yang dibantu oleh anggota Batalion ke-20 PGA telah berjaya merampas 9,690 kilogram minyak masak selain daripada 5,000 liter diesel yang kesemuanya berjumlah hampir 2 juta dari sebuah kapal yang cuba diseludup ke negara asing. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, saudara, wow, sememangnya sinonim dengan masyarakat Pantai Timur. Keunikannya menjadikan wow bukan sekadar permainan tradisional untuk mengisi masa lapang rakyat negara ini. Ya, malah wow menjadi bukti kekayaan khazanah Melayu yang berjaya mengangkat nama Malaysia di persada dunia. Laporan Amirul Syafiq. Malaysia memiliki 14 jenis wow yang mewakili setiap negeri. 3 daripada 14 wow berkenaan merupakan wow tradisi kebangsaan Malaysia. Ia dikenali sebagai wow bulan, wow kucing dan wow jala budi. Keunikan wow bulan ni dia ada tersendirilah. Maksudnya dia ada contohnya macam reka bentuk dia. Mempunyai di manakah dia punya shape body itu dibentuk bulan sabit dengan adanya bulan dia di sini, okey, dengan corak dan menjadi simbolik lah. Maksudnya simbolik Malaysia. Kalau mana-mana kita pergi pun kita bawa bulan ni pun orang dah kenal Malaysia. And then dengan simbolik not ringgit Malaysia kita, duit RM1 kita, logo wow dengan duit shilling kita 50 sen. Bagi Razi, beliau telah melaksana pelbagai usaha menggunakan kreativitinya untuk terus mengangkat martabat warisan budaya bangsa ini. Beliau menghasilkan produk kraft tangan sebagai tanda ingatan terutama kepada pelancong asing yang datang ke Malaysia. Feedback mereka mengatakan wow ni sangat unik, memang cantik. Memang dia kata Malaysia ni memang kaya dengan warna-warni. Dengan kesenian kita lah. Okay, my first impression of the wow is a very impressive, flamboyant, stylish, traditional art form. And it represents so many layers of the people because it's not only a physical art. Each wow will actually tell a story, I believe, throughout the making of a wow. So to be able to see wow flying, it's art in a different level. Tentang wow kan, saya memang rasa wow is so magical dan dia memang simbolik untuk Malaysia. And ours is so elaborate and beautiful. So I think the appreciation is deeper when they actually physically nampak macam mana the way it's made. Keunikan wow ni sebenarnya bukan setakat daripada reka bentuk, tapi dari segi warna, dari segi penampilan dia, dan juga dia boleh menggambarkan keseluruhan macam mana kita nak cerita masyarakat majmuk dekat Malaysia ni lah. Keunikan warna-warni ditampilkan dalam satu bentuk dalam sebuah wow tu lah. Hakikatnya, banyak usaha yang dilaksana pelbagai pihak untuk menonjolkan wow sebagai satu identiti Malaysia. Usaha memartabatkan wow tidak boleh terhenti. Sebaliknya, perlu dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh, terutamanya oleh generasi muda. Wow
dianggap simbol seni budaya yang menjadi identiti rakyat negara ini meskipun terdiri daripada pelbagai bangsa. Secara tidak langsung, ia juga mampu meningkatkan lagi prestasi industri pelancongan dan budaya kita. Siapa lagi nak menghargai kalau bukan kita agar seni ini tidak hilang begitu sahaja di telan zaman. Amirul Syafiq, RTM. Baik, seterusnya untuk pengemas sukan malam ni, kita akan bersama dengan Azri. Silakan.